Majlis Tilawah Al-Quran wadah perkukuh perpaduan umat Islam. Itu antara laporan dari negeri di Bawah Bayu. Suaran Syah, silakan. Ya Zahira, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran wadah memperkukuh perpaduan dan keharmonian umat Islam di negeri ini dalam masa sama membentuk umat Islam yang berakhlak, berilmu dan berpandangan jauh. Justru yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman mahu umat Islam membudayakan amalan membaca, menghafaz dan tadabbur Al-Quran dalam kehidupan seharian. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran yang kita saksikan bukan sekadar pertandingan dari segi kemahiran membaca atau menghafaz semata-mata, ia turut disulami dengan seranan agar masyarakat Islam terus berperanan serta berusaha membantu kerajaan dalam mengekalkan keharmonian serta perpaduan dalam kalangan rakyat di negeri. Tun Musa menyatakan dalam perutusannya sempena penutupan dan penyampaian hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri di Dewan Saadah Wisma Muiz. Menurutnya, dalam era moden kini, Al-Quran wajar dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk menyuburkan pemikiran inovatif bagi meningkatkan keupayaan dan daya saing dalam semua sektor sekaligus mentransformasikan masyarakat ke arah kehidupan lebih maju dan berjaya. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur mahu umat Islam sentiasa menghayati dan memartabatkan Al-Quran sebagai asas pembinaan umat yang progresif, makmur dan sejahtera. Menurutnya, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran ini adalah pendekatan strategi kerajaan negeri untuk mengajak umat Islam menghayati dan memartabatkan Al-Quran. Penganjuran program berterusan juga merupakan iltizam kerajaan untuk melihat pembangunan seiring antara spiritual dan fizikal demi memastikan keseimbangan antara urusan duniawi dan ukhrawi bagi seluruh umat Islam. Kelangsungan penganjuran majlis ini bukanlah sekadar menjayakan tradisi keagamaan tahunan semata-mata, tetapi ia merupakan komitmen dan kesungguhan di pihak kerajaan dalam menjulang syiar Islam, agama rasmi negara kita yang tercinta. Dalam majlis ini, Johan kategori Khari dimenangi Dr. Muhammad Hazim Sharum, manakala kategori Kharia dimenangi Nur Fatin Izzati Rablin. Mereka masing-masing menerima hadiah wang tunai RM10,000 beserta hadiah iringan lain. Sabah akan memperluas lagi kawasan perlindungan sepenuhnya TPA menerusi pewartaan kira-kira 216,000 hektar kawasan baharu. Ia melibatkan kawasan hutan simpan komersial dan tanah kerajaan. Langkah tersebut menjadikan TPA di negeri ini meningkat kepada 2.23 juta hektar atau lebih kurang 30.06% daripada keluasan tanah Sabah. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur, pencapaian ini bukan sahaja membolehkan sasaran 30% kawasan TPA dicapai, malah menaikkan imej Sabah sebagai negeri yang mempunyai TPA terbesar di negara ini. Sekaligus membuktikan kepentingan hutan sebagai pelindung biodiversiti, penstabil iklim dan sumber rezeki. Beliau menyatakannya dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Perhutanan. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai. Jabatan Perhutanan turut digesa memastikan kutipan hasil melalui sektor perhutanan dilaksana secara telus. Tahun lalu, Jabatan Perhutanan berjaya mengutip RM161 juta hasil sektor perhutanan negeri. Daripada jumlah itu, RM92 juta atau 57% adalah daripada royalti kayu balak. Pencapaian ini membuktikan sektor perhutanan masih kekal relevan di Sabah. Sabah menyasarkan peningkatan 60% penglibatan syarikat tempatan dalam kontrak sektor perkhidmatan minyak dan gas tahun ini. Ia berdasarkan pencapaian 40% pemilikan kontrak syarikat tempatan dalam sektor berkenaan tahun lalu.
Pencapaian ini mencerminkan kemajuan positif dalam memperkukuh penyertaan industri tempatan di negeri ini. Justru timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mahu kerjasama antara syarikat perkhidmatan, operator industri dan penyedia latihan dipererat demi memastikan sasaran ditetapkan dapat dicapai sepenuhnya. Beliau yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian semasa merasmikan Majlis Convocation ke-12 TAS Institute Oil and Gas. Ucapan dibacakan Pembantu Menteri Kewangan Dato' Muhammad Ishak Ayub. Dalam pada itu, syarikat tempatan dan institusi latihan digesa memperkasa pembangunan tenaga kerja mahir untuk memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang dan berteknologi tinggi, selain meningkatkan peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi negeri. RM108.49 juta diperuntukkan kepada Kon Nelayan bagi melaksana 28 projek di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Projek dilaksana bagi meningkatkan pendapatan nelayan laut dan darat di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar yakin pelaksanaan projek mampu memberi impak positif dari aspek peningkatan ekonomi kepada golongan nelayan. Merasmikan Majlis Apresiasi Kon Nelayan, Datuk Jamawi memberitahu 20 projek berjaya dilaksana Kon Nelayan dalam RMK-12 dengan nilai lebih RM36.1 juta. Kejayaan ini membuktikan komitmen serta kecekapan pengurusan warga kerja Kon Nelayan. Beliau berharap budaya turun padang Kon Nelayan dikekalkan demi memastikan keperluan komuniti nelayan terbela. Pesta Pasar Malam Tahun Baharu Cina TBC 2026 di Papar, platform perkukuh perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum sekaligus menjadi simbol kebersamaan rakyat di daerah tersebut. Berucap merasmikan pesta ini, Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, acara seumpama membuktikan setiap perayaan diraikan secara bersama sebagai sebahagian daripada identiti masyarakat majmuk. Ia bukan sahaja memastikan masyarakat terus bersatu padu, malah menyumbang kepada kemakmuran dan kesejahteraan daerah Papar. Sementara itu, Adun Limbahau Datuk Juil Nuatim optimis keharmonian hidup pelbagai kaum di Papar menjadi kekuatan utama masyarakat setempat. Satu perayaan bukan khusus untuk bangsa Cina, tetapi merangkumi semua bangsa-bangsa yang ada di Papar ini, khususnya daripada orang-orang Bumiputra, Muslim, Kadazan dan bersatu padu. Ini menunjukkan satu perbuduan, satu semangat yang orang bilang menunjukkan satu keamanan. Mudah-mudahan ia akan terjadi sepanjang masa. Sebab inilah ciri-ciri Pantai Manis. Kalau daerah Papar ini, kami di sini dari pelbagai bangsa tapi hidup harmoni dan tidak pernah ada masalah. Karnival Tahun Baharu Cina yang berlangsung di Pekan Menombok disambut meriah. Lebih 1,000 pengunjung terdiri masyarakat pelbagai kaum hadir sekaligus membuktikan semangat perpaduan sedia terjalin. Saya tengok begitu ramai yang hadir dan cukup membanggakanlah kehadiran kita tidak sangka dengan bukan saja masyarakat Tengwa dan kaum Cina tapi semua masyarakat di daerah kecil Menombok ini hadir bersama-sama untuk merayakan perayaan pada tahun 2026 pada malam ini. Karnival sama akan diadakan di Gerai Baru Pekan Kuala Penyu Ahad ini. Terdahulu, Datuk Limus merasmikan Pasar Am Menombok dan Pasar Tani Terbuka Pekan Menombok. Keningau FM berkongsi ilmu penyiaran dan teknologi media bersama Kolej Vokasional KV Keningau. Inisiatif bertujuan memperkukuh peranan Keningau FM sebagai medium komunikasi bagi komuniti di pedalaman. Program fokus kepada perkembangan industri radio masa kini yang semakin diperkasa dengan penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Sesi perkongsian dikendalikan pengurus Keningau FM Florence John Luan bersama penyampai radio Keningau FM. Perkongsian amat bertepatan bagi memberi pendedahan kepada pelajar mengenai industri penyiaran. Konsep dan pentingnya AI dalam pembangunan Malaysia. Saya berpesan kepada semua
khususnya Radio Televisi Malaysia RTM, sebarkanlah sebaik-baiknya kepentingan AI ini kepada generasi dan masyarakat. Keningau FM bersiaran seawal 6 pagi dengan pengisian pelbagai topik dalam bahasa Melayu, Dusun dan Murut. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.